Dan selamat datang ke kelas Cikgu Jessica. Hari ini kita nak teruskan modul buka surat 96 hingga 97. Semalam kita telah belajar graf untuk apa? Jarak, masa. Jarak, masa. Okey. Paksi Y jarak, paksi X masa. Sini ada beberapa bentuk. Cuba kamu tengok. 1, 2, 3, 4. Okey, yang ini apa maksud dia? Ini adalah objek itu sedang pegun ataupun berhenti, di mana dia tidak ada laju. Laju dia adalah kosong. Yang ini maksudnya dia sedang bergerak dengan hal laju ataupun laju seragam. Laju seragam. Maksudnya dia ada laju tapi kita tidak tahu berapa laju dia. Ini pun laju seragam. Kalau kita bandingkan dua, ini atau itu lebih laju sikit lagi. Okey, kita boleh kata yang ini lebih laju sebab lebih curam. Curam maksudnya semakin laju. Yang ini pula, kalau dia terbalik macam ini bermaksud dia sedang pulang. Ini pergi, ini pulang. Okey, kamu mesti ingat, yang kita belajar ni hanya laju seragam. Kalau kita tak belajar graf yang macam ini maksudnya hal laju dia tidak seragam. Laju tidak seragam. Maksudnya dia ada pecutan. Masih ingat tak? Cikgu rasa macam pernah kata. Dia bukan graf ini adalah dia adalah semakin cepat. Okey, so kita tak belajar graf jenis ini. Dah cikgu padam dah. Kita teruskan kepada soalan 1. Yang ini menunjukkan graf jarak masa. Okey, nombor 1 kamu mesti pastikan kamu adalah tengok graf jarak masa. Baru kita teruskan tengok soalan. Kemudian soalan seterusnya dia kata, graf ABCD mewakili perjalanan kereta, manakala graf ECF mewakili bas. Okey, maka sini ada dua objek. Satu adalah kereta. ABCD ini adalah kereta. So, kamu tanda kat sini. Tulis nanti tak, nanti saya lupa. Okey. Kereta adalah dari bandar X. Dia ada dua bandar kat sini. Bandar X sampai ke bandar Y. Kereta gerak dari X pergi ke Y. 0 pergi ke 120 km. Kemudian yang kedua adalah apa? Adalah bas. Bas dia dari bandar Y pergi ke X. Okey, tak sama. So, maksudnya arah mereka pertentangan. Ini pergi, kereta pergi, bas pula pulang. Dari Y pergi ke X. Waktu yang sama. Okey, mereka bertolak pada waktu yang sama melalui jalan yang sama. Soalan 1, dia kata nyatakan tempoh masa dalam minit. Okey, dalam minit kereta itu berhenti. Okey, kereta kita tengok yang biru ni, maka berhenti adalah di mana jarak dia tidak bertukar iaitu asyik di 45. Okey, berapa lama? Kita tengok kat sini, dia adalah minit ke 30 hingga 50. So, 30 hingga 50 ada berapa minit? 30, okey, 40, 50. Maksudnya 20 minit. So, jawapan dia adalah 20 minit. Macam mana dapat? Kamu pun boleh 50 tolak 30. Seterusnya, cari jarak. Dalam kilometer bandar Y, apabila cari jarak, nak jarak dari bandar Y, dari bandar Y, apabila kedua-dua kenderaan itu bertemu. Okey, untuk graf ini kamu mesti ingat, secara automatik, bila saya cakap jarak, kamu mesti tulis kat sini, tengok apa? Tengok paksi Y. Okey, kalau kamu tahu sudah jarak, tengok paksi Y. Okey, sekarang kita nak perhatikan paksi Y. Dia kata bertemu. Okey, dua-dua kenderaan maksudnya kereta dengan bas bertemu. Bila kenderaan dan bas bertemu adalah titik persilangan ini. Kat sini, persilangan ini. Okey, ini adalah bila mereka bertemu pada kilometer ke-45 pada berapa minit? Ke 50 minit. Maksudnya dia sudah pandu 50 minit, di 45 km mereka bertemu. So, adakah saya jawapan tulis 45 km? Soalan dia kata dari bandar X. Kalau kamu dari bandar Y, kalau kamu tulis 45, dia adalah dari bandar A pergi sini 45. Tapi sekarang tidak, dia nak dari Y sampai ke 45. 120 pergi ke 45. Maka dia bukan 45 km, cara kamu tulis
salah ini. Macam mana tulis? Cari 120 tolak 45 sama dengan berapa? Okey, 75 kilometer. Sebab kita tengok kilometer kat sini. Hitung keseluruhan laju purata. Okey, semalam kita dah belajar LP sama dengan jumlah jarak bahagi jumlah masa. Ini untuk soalan C. Kemudian jumlah jarak berapa? Dia nak bas. Okey, bas. Tengok yang biru ini, bas. Seluruh perjalanan berapa jarak dia? Okey, kita boleh nampak jarak dia daripada sini ke sini. 120 sampai 0. So, jarak dia adalah 100. Jumlah jarak adalah 120. Bahagi dengan masa dia. Masa dari 0 pergi ke 80. Maksudnya berapa minit? 80 minit. Okey, dan kita tulis unit dia kilometer. Kita tengok perhatikan dia nak apa? Hitung laju purata dalam kilometer per jam. Ini adalah 80 adalah minit. So, kita mesti tukar kepada jam bahagi dengan 60. Kamu dapat jawapan 90 kilometer per jam. Okey, ingat ya, jangan tukar ini kepada perpuluhan, terus kira sahaja, tekan semua sekaligus dan kamu akan dapat 90 km per jam. Kalau tak dapat, cuba cara tekan sampai kamu dapat 90. Okey, teruskan soalan 2. Okey, nyatakan tempoh dalam minit. Bas itu henti. Okey, mana dia henti? Kita boleh nampak henti kat bahagian sini. Sebab jarak dia 15. So, berapa masa dia? 10 hingga 16. Maksudnya, dia sudah gerak 6, henti 6 minit. Laju purata. Okey, laju purata untuk 24 minit pertama. Okey, pertama kamu mesti tentukan mana 24 minit pertama. 24 minit pertama 0 hingga 24. Maksudnya dia adalah sini. Okey, 0 sampai 24. So, kita nak cari laju purata. Sama juga laju purata samaan dengan jumlah jarak bahagi dengan masa. So, jumlah jarak dia kita tengok paksi Y. Berapa? Paksi Y adalah 28. Masa dia berapa minit? 24 minit. Okey, ini kilometer, tulis unit. Tolong perhatikan unit dan ini adalah minit. Adakah soalan nak minit? Bukan, soalan nak per jam. Maka ini mesti tukar kepada jam. Soalan sama tadi bahagi dengan 60. Kemudian kamu akan dapat 70 kilometer per jam. So, ini dia soalan untuk B. C pula, hitung nilai T jika perjalanan balik ialah 80 km per jam. Okey, sekarang dia kata perjalanan balik ya. Maka saya nak highlight dahulu mana perjalanan balik. Balik saja, bukan pergi. So, yang ungu ini, warna ungu adalah 80 km per jam. Okey. Kira T. Sama juga kita guna sahaja rumus jumlah jarak. Okey. Guna rumus sama, LP adalah laju purata. Sekarang dia dah beritahu kamu 80. So, kamu tukar laju purata kepada 80. Jumlah jarak kita tengok. Berapa jarak dia? Tengok paksi Y. 28. Per masa dia pula. Berapa masa dia? Masa dia kita tidak tahu. Kita nak cari. Dia kata berapa ini? Dia kata T. Maka kita tulis sebab dia dari... Okey, jap. Dia kata perjalanan balik saja kan? Maka perjalanan balik bukan bahagian semua ini. Dia hanya merangkumi kat sini saja. Dari sini ke sini. Kita bagi satu simbol, kita jangan guna T lah sebab T adalah dari 0 ke T. Maka kita tulis X. Okey, X adalah masa. X adalah masa dari 24 minit ke T. Okey, berapa masa dia? So, kita tulis X. Maka kamu akan dapat 80 bahagi jadi darab 80X sama dengan 28. Kemudian X bersamaan dengan 28 per 80. So, kamu akan dapat jawapan dia 0.35 jam. Okey, jam tapi dia nak minit, betul tak? Nak minit kita mesti darab dengan 60. Bila kamu darab dengan 60, kamu akan dapat 21 minit. Okey, 21 minit ini hanya masa kat sini sahaja, bahagian ini sahaja. Sini 21 minit.
Kalau sini 21 minit, sini ke sini berapa? Sebab dia nak keseluruhan kan, dia nak kira T keseluruhan semua berapa. So kita tengok kalau sini adalah 24. Maka T bersamaan dengan 24 tambah 21 bersamaan dengan 45 minit. Okey, itu cara dia. So, soalan 2 sudah selesai. Soalan 3. Soalan 3 pula, perjalanan Arif dari sekolah ke rumahnya. Ini adalah pergerakan pulangnya sekolah. D adalah di sekolah. Kemudian di sini adalah dia pulang ke rumah. Kemudian kita tengok soalan. Okey, soalan 1 selalu dia tanya saja mana tempoh masa yang dalam minit berhenti. Ini buat sendiri. Kemudian hitung laju. 16 minit terakhir. Okey, tanda dahulu mana 16 minit terakhir. 16 minit ini 12 minit pertama 16. Okey, 24 sampai 40 16 minit kan? So adalah ini. So kamu nak kira laju. Laju dia jarak bahagi masa. Okey, soalan 3. 3 dia beri laju purata adalah 33 meter per minit. Cari D. Okey, soalan ini macam mana? Kita nak cari apa? Kita nak cari laju purata. Kita nak cari D. D ini adalah jarak. Okey, kita boleh guna segitiga ini. Hari itu cikgu cakapkan L, J, M. Kalau kita nak cari J, maksudnya jarak bersamaan dengan laju bersebelahan kan? Laju darab dengan masa. Okey, berapa laju dia? Dia dah beri 33 meter per minit. Darab dengan jarak dia bukan jarak. M itu masa. Masa berapa masa dia? Keseluruhan. Okey, so kita tengok masa dia adalah berapa minit? 40 minit. Darab dengan 40 minit. Samaan dengan berapa? 1320. Kemudian kita cek unit betul tak? Unit dia adalah meter per minit. Kemudian sini minit. Per minit dengan minit boleh cancel. Per minit dengan minit boleh cancel. Maka unit dia jadi meter. M, meter. Cuba sendiri. Kalau terlalu cepat sila tekan pause. Okey, soalan 4 pula. Soalan 4. Encik Tan memandu kereta sejauh 200 km dari Kuala Nerang ke Taiping. Okey, kita tengok jadual ini. Pukul 8 dia mula gerak. Kemudian 8.50 dia berhenti di gurun selepas bergerak 70 km. Maksudnya dia dari Nerang ke sini adalah 70 km. Jom kita perhatikan masa dia. Dari 8 ke 8.50 dia adalah 50 minit. Okey, kemudian 9.30. 9.30. 80 hingga 9.30 adalah berapa minit? 40 minit. Betul kan? 85 kamu tengok jam 40 minit. Dari 9.30 hingga ke 11.15. 9.30, 10.30 maksudnya sudah 1 jam. 1 jam berapa minit? 1 jam 40 minit. 1 jam 45 minit bersamaan dengan berapa? 60 tambah 45 iaitu 105 minit. Okey, maka kamu boleh tahu bahawa keseluruhan perjalanan dia telah guna berapa masa. Kamu boleh tambah semua ini. Kita nak cek betul tak sama dengan jawapan kat sini iaitu 195. So, sekarang 50 tambah 40 tambah 105 bersamaan dengan 195. So, betul sudah. Okey. Kemudian kita nak tengok perhatikan soalan. Dia nak kita isi P dengan isi Q. Berapa P dengan Q? Okey, P adalah sini 200 km adalah dari KN Kuala Nerang pergi ke Taiping. 0 km Taiping dia pulang ya. Okey, dia sampai ke sini adalah masa dia berhenti ke sini setelah dia bergerak berapa kilometer? 70 km. Okey, dia dari sini ke sini sudah gerak 70 km. Kalau begitu, P samaan dengan berapa? P bersamaan dengan bukan 70 km tapi 200 tolak 70. 200 tolak 70 dapat 130. Maka P adalah 130. Maka kamu boleh
P sama dengan 130, maafkan saya, 130. So, saya boleh padam yang ini. Kemudian Q adalah apa? Apa nilai Q pula? Q, saya rasa kita boleh terus isi graf ini ya. Bila dia sudah henti di gurun, okey, dia hentikan. Henti berapa lama ya? Henti 40 minit, betul tak? Dari sini ke sini 40 minit. Dia henti. Kalau henti, kita lukis garisan lurus macam ini sahaja. Mendatar. Okey, daripada 50, kemudian dia gerak lagi 45 minit. Maksudnya 50 tambah 45. 50 tambah 45, kita dapat 95. Maksudnya Q ada pada 95 minit. Kemudian dia buat apa? Teruskan perjalanan untuk ke typing. Teruskan perjalanan ke typing. Dan tiba. So, kamu pun sambung sahaja macam ini. So, graf sudah selesai. Laju purata, sila kira sendiri. Itu sahaja untuk kelas hari ini. Bagi jawapan dulu. 61.54 km per jam untuk soalan B. Okay, bye-bye.